Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 20. Muka surat 20 baik ke-18 daripada atas. Muka surat 20 baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika dibasuh pada air yang berlari, air berlari ni air derah, air mengalir, bukan air yang tenang. Lagi keruh, air itu keruh dengan tanah. Memadai itu jawab jika. Memadai iaitu nescaya, memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya dengan tiada ditanah akan dia, kerana air keruh tu yang sudah ditanahkan lah. Air keruh tu sudah ditanahkan, maka memada lalu 7 kali perlarian air atasnya, atas benda yang kena najis, mughallazah, dengan tiada ditanahkan akan dia. Ini sambungan bicara berkaitan dengan cara menyucikan najis mughallazah. Contoh yang mengelepasnya, contohnya anjing dalam hadis, anjing jilat dalam bekas air, ataupun anjing kencing. Maknanya air liur anjing, air kencing anjing dalam mazhab Syafi'i sama, najis mughallazah. Cuma bezanya air kencing tu sifat dia lambat nak hilang, tu je lah. Tapi dari segi hukumnya, air liur anjing dengan air kencing anjing sama-sama najis mughallazah. Hak dalam hadisnya, hak anjing jilat dalam bekas air, Nabi perintah basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Hak tu hak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'an marrat ulahunna bit-turab. Ada riwayat ihdahunna bit-turab, ada riwayat hadisnya sabi'uhunna bit-turab. Hadis Muslim. Suci bekas seseorang kamu apabila jilat pada bekas tu oleh anjing, bahawa basuh seorang kamu akan bekas 7 kali. Salah satunya air tanah. Yang pertama air tanah, ataupun yang ketujuh air tanah. Maknanya salah suatu daripada 7 kali itu dengan air tanah. Itu dalam hadis. Anjing jilat di dalam bekas air seseorang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada air liur ataupun air kencing, najis mughallazah. Yang kita bicara dan mengelepasnya, nak hukum najis ni yang nyata, yang nampak, yang terang, boleh dihukumkan najis. Dalam kitab Fathul Mu'in ni bicara hukum ni.
Oh, hati perut kita tu Tuhan kita. Oh, kalau saya, tu kalau Allah. Ni kita bicara hukum pekoh. Bicara hukum pekoh. Dan kitab Fathul Mu'in, nampak anjing. Memasukkan muka dia ke dalam umpama beldi. Orang panggil apa? Jelungan. Jelungan panggil. Ni dia masuk muka dia ke dalam beldi. Jelungan ke nak jelungan? Kau panggil mana? So, jungan ke jelungan ke mana tu? Ada kan hidup jelungan di tingkap. Tu marah kan? Jatuh. Apa di jelungan apa dah? Jelungan ke jerungan ke apa? Sebutkan esok. Jungan. Jungan. Ni kan budak kan. Di jungan tepi-tepi tingkap. Kan orang akan pegang kan jatuh. Tu jungan. Dah masuk tu jungan kau panggil. Mana kalau nampak anjing memasukkan kepala ke dalam beldi, di dalamnya ada air. Kita mari daripada sebelah belakang. Kita pun apa? Sergah. Sergah. Ke jerkah. Sergah lah. Jerkah pun sama lah. Kita pun sergah, kita pun jerkah. Anjing tu angkat kepala, mulut dia seperti basah. Dia pun lari. Sekarang, nampak tak mulut dia, lidah dia bersentuh dengan air? Nampak tak? Tak nampak. Sebab kita mari di sebelah belakang. Tak sempat nak tengok, kita jerkah, kita sergah daripada awal, dia angkat kepala, dia lari lah. Tapi di mulut dia nampak macam basah je. Tak kira lah. Nampak tak mulut dia ataupun lidah dia bersentuh dengan air dan bekas? Tak nampak lah mari sebelah belakang. Hukum pekohnya tak najis air tu. Ni hukum pekoh ni. Jangan pula saya tak kita bicara hukum pekoh ni bukan bicara ni hati perut kita bukan. Kita bicara hukum pekoh. Hukum pekoh menghukumkan air dan bekas tu najis mughalazah ke tak? Bekas dengan air dan bekas tu najis mughalazah ke tak? Pekoh tidak menghukumkan najis. Air dan bekas tu. Dah mulut dia basah tadi, kata mulut dia basah. Memanglah mulut anjing ni basah sentiasa. Dijelai-jelai lidah dia tu. Jadi basah di mulut dia tu, kita mari di sebelah belakang, nampak tak mulut dia tu sudah bersentuh dengan air dan beldi? Memang tak nampak. Hukum pekohnya, air dan beldi itu kekal suci. Ada ni. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Kemudian dalam kitab Fathul Mu'in, sepah didatangkan masalah tadi, dia pun datangkan qala Malikun wa Daudu al-kalbu tahirun. Ada ni. Ini ada kitab Fathul Mu'in. Ada Fathul Mu'in ni. Saya baca ayat kitab. Baca ayat kitab lah. Bunyi macam tak percaya. Kita baca ayat kitab. Lah. Walau rafa'a kalbun ra'sahu min ma'in. Jikalau mengangkat oleh anjing akan kepalanya daripada air. Daripada air dalam bekas lah contohnya. Wa famuhu mutarattibun. Walhal bermula-mula anjing tu basah. Walam ya'lam mumasatahu lahu. Dan tidak mengetahui bersentuh anjing baginya bagi air. Mulut dia basah, tapi tak tahu setuh ke tak. Sebab kita tak nampak mulut dia tu ada air ataupun tidak. Tak tahu mulut anjing tu bersentuh tak dengan air. Jawab pada lam yamjus.
Nescaya tidak najis ia air. Ada ni. Dan jikalau angkat oleh anjing akan kepalanya bola anjing daripada air, walhal bermula mulut anjing basah dan tidak mengetahui ia seseorang, tidak mengetahui bersentuh mulut anjing baginya bagi air. Apa hukum? Lam yanjus, nescaya tidak najis ia air. Sebab tak nampak. Lepas tu dalam kitab Fathul Mu'in ni, qala Malikun wa Daudu al-kalbu tahirun. Berkata Imam Malik dan Daud Zahiri, al-kalbu tahirun, bermula anjing ialah suci. Adalah i'anah misluhul khinziru inda Malikin. Seumpama anjing yang dihukumkan suci ialah babi di sisi mazhab Maliki, wa riwayatin an Abi Hanifah, dan satu riwayat daripada pandangan Imam Abu Hanifah. Babi pun suci juga. Tapi kenapa dalam kitab Fathul Mu'in didatangkan pandangan mazhab Maliki, Daud Zahiri, anjing tidak najis? Ni dia cara kitab, cara ulama susun masalah. Kita tak nampak anjing tu jilat dan mulut anjing kena air dalam bekas. Sebab kita mari di sebelah belakang. Tapi mulut dia basah, masalah dia. Hukum fiqh ni mazhab Syafi'i lah ni. Air tu kekal suci. Dia mari hati tak puas hatilah. Was-was dalam hatinya. Ragu-ragu dalam hati. Apa? Apa? Itulah. Terajang juga berdiri tu lagi. Ngaji fiqh. Tak nampak tadi mulut anjing kena air berdi. Bukan kata air tumpah, berdi pecah sepak ke dia. Dah serabut mikir stres najis kedok ni. Sebab tak nampak ni. Nak kitab Fathul Mu'in tak najis. Apa kata tak najis ya. Betul? Aman-damah. Aman-damah. Ambil berdi tu ngayuk masuk dalam rumah. Aman-damah. Berdi pecah. Kitab pun datangkan pandangan mazhab Maliki, anjing suci. Bukan nak pakai pandangan mazhab Maliki, nak buang keraguan dalam hati tu. Nak buang keraguan dalam hati. Gitu ialah fiqh ni. Taklah kalau tambuh pakai pun siap pakai bunga lah. Tak ada nak kata ni. Kita belajarlah. Tapi gangguan waswas dalam hati itu kadang-kadang bertambah ilmu jadi bertambah waswas pun ada juga. Tapi kalau kita peluas sikit fiqh ni, mudah-mudahan tak ada lah perasaan waswas tu. Tapi gangguan syaitan tu memang kerja dia dah. Ni kita bicara hukum fiqh dikit tu. Jadi nak hukum kata air dalam bekas tu najis dijilat oleh anjing, nampak terang-terang anjing jilat. Nampak terang-terang anjing jilat. Pandai tak? Apa perkara kita nak pasti? Kalau contohnya anjing ini duduk di kawasan beranda rumah kita ke belah luar, keluar ada anjing. Kalau memang masa hujan basah, tu kena kira lah sebab dia basah. Tapi kalau pada masa kering, anjing tu pun kering, kaki dia pun kering, lantai pun kering, maka najis tidak akan berpindah. Kalau kedua-dua belah kering, sebelah najis pun kering, sebelah benda suci tu pun kering,
maka najis tidak akan berpindah daripada hak najis kepada tempat yang suci tu. Kalau kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Jadi pasti dok, anjing tu kaki dia basah. Dia mari daripada luar hujan, tu basah. Ataupun kita baru basuh latar, dia naik atas latar kita basuh. Tu memanglah najis sebab latar tu basah. Tapi kalau kering sama kering, tak usah duk mikirlah. Mari duk mikir macam mana ni. Mazhab Maliki, anjing suci. Mazhab Hanafi, tubuh anjing suci, yang najis hanyalah air liur. Kaki tak najis. Tapi bukan nak pakai mazhab Maliki Hanafi. Dan kalau nak pakai boleh ke tak? Kita nak pakai. Kita nak beramal. Nabi kata dah, wal amalu tabi'uh. Dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Kita nak beramal. Janji kita ada ilmu, boleh amal. Ilmu macam mana? Ilmu mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Mazhab Maliki anjing tak najis terus. Mazhab Hanafi air liur anjing najis. Tubuh kaki anjing tak najis. Kita nak beramal. Kita nak beramal. Sebab apa? Ilmu kita ada dah. Beramal, nak beramal. Wal amalu tabi'uh. Nabi kata, dan bermula amal ialah mengikut ilmu. Hak tu bak najis. Nanti bersangkut paut dengan semayang pula nanti. Semayang kita nanti mazhab Syafi'i pula kita nak pakai. Bukan mazhab Maliki, mazhab Hanafi dah kita dah pandai. Kalau semayang pun pandai mazhab Maliki Hanafi, semayang lah percaya mazhab Maliki Hanafi. Ni bak najis nak pakai mazhab Maliki Hanafi, bak semayang nak pakai mazhab Syafi'i. Di situ ulama berbeza pandangan pula. Bawa kepada talfiq ataupun tidak. Apa dia talfiq? Telampayakah, talfiq. Talfiq ni apa panggil apa? Ikan duyung. Kepala orang tubuh ikan. Tak, ikan duyung tak kepala orang tubuh ikan. Apa kata talfiq ni? Separuh, tak lengkap. Satu ibadah, separuh ni mazhab Syafi'i, separuh ni mazhab lain. Tu kata kepala manusia, tubuh ikan. Tu talfiq lah panggil. Pada ni. Talfiq dia panggil. Jadi dalam bab najis dengan bab semayang. Satu pandangan ulama mengatakan bersangkut paut. Qadiyah yang satu bersangkut paut. Satu pandangan kata ada bab najis cara bab najis. Bab semayang cara bab semayang. Bab wuduk cara bab wuduk. Dia asingkan bahagian masing-masing. Ini ulama berbeza pandangan pula. Pada ni. Sebab yelah, kita kan kadang-kadang pakai pandangan-pandangan mazhab yang lain. Kita tahu sebahagian. Sebahagian lagi kita tak tahu. Ni, pada ni. Sebab sekarang ni, bab najis, bab sembahyang, dia ada kaitan. Sebab syarat sembahyang tidak najis, dia ada kaitan. Kalau tak ada kaitan, tak ada masalah. Bab sembahyang, mazhab Syafi'i. Bab akad jual beli pakai mazhab Hanafi. Tu bab lain-lain. Pada tu bab lain tak ada masalah. Bab puasa dia pakai mazhab lain pula. Bab zakat dia pakai mazhab lain pula. Tu tak ada kena-mengena. Adapun bab semayang dengan bab najis ni dia ada kaitan. Sebab syarat semayang sudah najis. Tiba-tiba pakai pandangan anjing tidak najis. Tak nak semayang pakai mazhab Syafi'i yang berpandangan anjing tu najis. Di kita ada najis anjing. Kalau ke mazhab Syafi'i tak usah semayang. Dalam bab anjing pakai mazhab Hanafi Maliki. Dalam bab semayang pula. Tapi setengah pandangan walaupun dia ada kaitan, tapi dipanggil qadiyah masing-masing, bahagian masing-masing. Ini dalam bab fiqh. Mana kalau kita tahu sedikit, kita boleh beramal lah. Kalau kita orang awam pula, sama telah lah. Kita orang awam ni lebih luas sedikit. Pandai ni bukan wak ringan. Bukan wak ringan. Maknanya, kita bukan kata nak. Dia dalam bab ni,
dia macam mana? Dia ada risiko dia. Dia ada risiko dia. Risiko macam mana kita buka akan jadi isdiwajiyah dia panggil. Akan jadi bolok wong. Ada bolok wong. Tak tahu paleko. Bolok wong. Bolok wong lagi pula. Kucalana jadi. Cukah semakin jadinya. Kamu belajar macam mana seumpama tu sah? Mengaji lah kita mazhab mana kata sah gitu tu? Mazhab Syafi'i lah. Walah mazhab lain. Dia campur aduk tu. Dia campur aduk. Dia sebut mazhab lain, dia tak catat. Ni bus sini. Dah sini geliga pada geliga. IQ yang luar biasa. Bukan catat. Akhirnya mazhab lain dia katakan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i dia katakan mazhab lain. Itu risiko dia. Tapi kita nak sempitkan bab pekoh ni pula untuk orang awam, sakitlah. Satu lagi pula, kalau sempit sangat dalam bab pekoh ni, dia membuka jalan yang sangat luas kepada waswah. Membuka jalan kepada waswah. Sebab tu saya mengajak Abang Tugu saya ni, Abang Tugu kandang, tuan guru dia akan buka pandangan. Memang risikonya ada. Sebab belajar tu orang kampung. Cuma apa ni ajak Tugu buka gitu orang kampung ni? Kalau tidak tak ada bahagian orang kampung ni. Belajar tak sah. Masyarakat Syafi'i tak sah tu. Lepas tu macam mana bahagian dia orang kampung ni? Ni najis ni. Lepas tu macam mana ni? Kena qada habis sembahyang ke? Pada ni. Jadi Tugu buka sebab apa? Sebab memahami keadaan masyarakat bermazhab Syafi'i, tidak bermazhab Syafi'i. Sebab bermazhab Syafi'i ni wal amalu tabi'uh. Kita beramal fiqh mazhab Syafi'i mengikut ilmu yang kita pelajari daripada kitab fiqh yang bermazhab Syafi'i. Dah berapa butir dah kitab fiqh mazhab Syafi'i kita mempelajarinya, yang kita dakwa kita beramal dengan fiqh mazhab Syafi'i. Berapa kitab fiqh kita belajar? Jadi maknanya al-awam la mazhab lahum. Ayat dalam kitab Tuhfah bagi Munahajjah ni tunggu saya biasa ulang. Orang awam tak ada mazhab tetap bagi mereka. Berbetulan dengan pandangan mana-mana imam mazhab yang muktabar, jadilah dianya. Dia buat amal kalau ikut mazhab Syafi'i tak luluh, tak sah. Tapi kalau ikut pandangan mazhab lain okey je. Jadi berbetulanlah mazhab mana-mana pun okey, luluhlah bagi mereka. Ada ni. Ini dalam bab fiqh lah. Bab akidah satu jalan. Bab tasawuf satu jalan. Ini bab fiqh. Ada ni. Kita tahu lebih sedikit ni bukan kita nak apa? Tatabu'ul khas. Tatabu'ul khas ni kita nak ambil hak mudah bagi kita. Jangan gitu. Itu nafsu. Itu ditegak. Kita belajar lebih-lebih sikit. Kalau kita dalam keadaan kesukaran, masyakkah, kita boleh nak beramal dengan pandangan mazhab yang lain. Tak apa. Kita belajar ni nak tahu lebih banyak. Kalau tengok orang buat salah, ni benda khilaf ni. Kita tak wajib nak tegak. Tak wajib nak sibuk hadir. Dia buat salah ni. Dia sembahyang. Allah dia gatal. Dia bukan garu dengan jari. Dia garu gerak dengan tapak-tapak tangan. Ada ni. Kalau dia letak tapak tangan, dia garu dengan jari. Jari anggota kecil. Tak apa. Dah, dia bukan garu dengan jari. Dia garu ni. Dengan tapak tangan bergerak kan. Pergi mari sekali. Pergi mari sekali. Pergi mari sekali. 3 kali tu batal sembahyang. Di tangan ni pergi, undur sekali. Pergi, undur sekali. Itu tangan. Kalau kaki pergi, undur 2 kali kalau kaki. Itu cara bilang. Dan ni dia garu gini. Dok mandi berapa hari tak tahulah ni. Gatal ni kembali kuratnya ke kulit pun kali. Dia kata tengok Allah. Nyamuk ketik di betih. Tangan tak sapa. Angkat kaki sebelah garu. Kerak dengan kaki. Mana?
Kita tersudut cara ke dia lah. Tu dia. Kita belajar. Bila perkara tu batal, kita wajib. Kita kena menyampaikan ilmu. Beritahu pada dia. Pegang dia lepas semayang. Kamu dah semayang semula. Semayang kamu tadi tidak sah. Kita tak boleh berdiam diri. Sebab kita wajib kena menyampaikan ilmu. Kena tegur balik. Hak wajib kita kena beritahu ni. Hak ijma' ulama'. Hak tak ijma' ulama'. Tak apalah, biar ke dia lah. Yang batal bergerak tiga kali tutup ni mazhab Syafi'i sahaja. Ada ni. Mazhab Syafi'i pergerakan yang banyak 3 kali. Mazhab Hambali pergerakan yang banyak pada uruf. Pada pandangan ramah banyak gitu tu. Mazhab Hanafi banyak ni orang ramai panggil dok semayang dah, berjoget, baru batal. Kita mazhab Syafi'i banyak, pergerakannya banyak, batal semayang, 3 pergerakan anggota besar. Mazhab Hambali banyak, pada kian ramah, bukan letak pada jumlah 3 kali. Mazhab Hanafi perbuatan yang banyak yang membatalkan semayang, siapa tu tak panggil semayang dah. Kalau masih lagi semayang ke tidak, banyak bergerak gitu. Mazhab Hanafi ke, tak banyak lagi, semayang masih lagi sah. Ada ni. Tapi kita jagalah dalam mazhab Syafi'i, kita nak cerita, kita belajar lebih sikit, tengok orang. Tengok orang buat gitu, kita fokus ibadat kita. Kalau sudah sekabut hadiah lah. Jangan kalau kita tengok semayang, siapa duduk depan ni, jahil, mari sangat nak semayang. Semayang macam ke kena belacang. Pernah tengok ke kena belacang? Tu ke kena belacang gitu tu. Tak tahulah ke kena belacang ni, cakap orang. Semayang apa gitu? Kita duduk semayang ni. Kita duduk semayang. Dah, biar ke dia lah. Sudah semayang. Kawan kita boleh tegur. Kita tegur lah. Lepas tu suruh ulang semayang. Tak payah. Lah kali tu saya buat lah. Kita suruh ulang. Tak payah sebab bukan batal ijma' ulama'. Ada ni. Dah lega kita. Tu kalau kita tahu lebih sikit. Sebab kita nak belajar, nak fokus diri kita. Kita nak tegur orang, nak menyampaikan, ilmu kena jelas. Kemudian perkara tu perkara ijma' ulama', bukan ada khilaf. Barulah wajib kita menyampaikan. Itu makna kelebihan kalau kita tahu lebih sikit dalam bab fiqh. Kalau nak fokus betul-betul, tauhid akidah dengan bab tasawuf hati. Bukan awak dengan bab fiqh ni. Jadi hak bicara pandangan mazhab lain ni didatangkan pandangan bukan dalam kitab fiqh mazhab lain, kitab fiqh mazhab Syafi'i macam contoh di Fathul Mu'in gitulah. Nanti kita nak masuk dalam Ramadan. Kita tahu daripada budak lagi. Niat puasa Ramadan, niat malam pertama, niat untuk sebulan. Bukan kata dari budak kita diajar gitu. Cuma masa budak-budak dulu dia beritahu tak mazhab Maliki. Dia beritahu tak mazhab Maliki. Tapi memang dah budak-budak lagi tu aja malam pertama niat sebulan. Malam pertama niat sebulan. Lepas tu boleh niat aku puasa esok hari, aku puasa esok hari. Tapi malam pertama tu aja saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Badan ni. Dia ajar tak mazhab Maliki gitu, dia ajar ke tak? Dah ingat dah tu nya. Tapi tu mazhab Maliki tu. Mazhab Syafi'i tidak memada. Mazhab Hanafi tidak memada. Mazhab Hambali tidak memada. Untuk niat 1 bulan tu tak memada sebab puasa hari pertama dengan puasa hari 2 bukan bersambung pun. Ada ni, bukan bersambung. Macam kata sampai subuh sampai zuhur lah, bukan bersambung. Jadi puasa pertama, puasa kedua bukan bersambung. 3 mazhab tidak memada. Mazhab Maliki saja. Tapi diajar tak pada kita hak fiqh mazhab Maliki. Itu dalam bab fiqh, gitulah. Kalau kita terlupa niat tengah bulan apalah kita pakai mazhab Maliki hak niat malam pertama.
Tapi persoalan kita ni, kita tahu tak rukun puasa mazhab Maliki, syarat puasa mazhab Maliki, pakai membatalkan puasa mazhab Maliki. Tahu ke tak? Kita pakai mazhab Maliki. Siang hari tu tersakit mata, kita pun masuk obat kot mata. Kadang-kadang berasa pahit ditekuk. Mazhab Syafi'i tak batal, mazhab Maliki batal dah. Dan kita tahu tak pakai membatalkan puasa mazhab Maliki, nak pakai niat malam pertama untuk sebulan. Tu pekoh. Boleh. Boleh. Orang apa? Standby. Bukan kita nak niat satu malam saja. Kita niat tiap-tiap malam. Tapi satu malam tu standby. Mazhab mana? Mazhab Maliki. Sahaja. Tu pekoh. Begitulah. Jadi nak cerita pandangan-pandangan mazhab ni dalam kitab pekoh mazhab Syafi'i sendiri. Jadi kita balik pada persoalan, kalau kata anjing jilat, pasti betul-betul kita nampak mulut dia, lidah dia bersentuh dengan air. Tu dalam hadis anjing jilat. Samalah kita contoh dengan anjing kencing. Jadi wajib basuh 7 kali. Salah satunya air tanah. Air tanah ni, minggu lepas ada orang tanya, sukatan tanah tu banyak mana? Dia sekira-kira keruh warna air tanah tu. Tu je. Jadi keruh. Sukatan, kita tak sebutlah sukatan. 1/2 kilo ke, ada lah. Tanah tu banyak mana? Sekira-kira ni keruh air tu dengan tanah. Tu je. Dia dah kira keruh je. Tapi jangan keruh sampai tangga lumpur. Lumpur tidak memadai. Dia nak air yang keruh. So kata tanah banyak mana? Dia tak nyatakan. Mana untuk keruh air. Sekira-kira nyata keruh tu pada air. Sekira-kira nyata keruh tu pada air. Jadi salah satunya dengan air tanah. Kemudian kita bicara melepasnya. Ini ulang ni. Bicara melepasnya. Bilakah kita nak bilang kali yang pertama daripada 7 kali? Selepas hilang ain najis dan sifat najis. Contoh melepasnya, sifat najis air kencing anjing. Yang keberapa kali kita datangkan air? 2 kali, 3 kali, 4 kali. Barulah hilang sifat bau air kencing anjing. Barulah di situ bilang 1 kali daripada 7 kali. Terang dah kitab kita ni kan? Terang dah kitab kita. Memanglah kita buat atau air 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke, barulah hilang sifat. Kita tak boleh bilang 2 daripada 7. Tak boleh bilang 3 daripada 7. Tak boleh. Itu baru bilang yang pertama. Walaupun kita buat mungkin 2, 3, 4 kali. Nak bilang yang pertama apabila hilang ain dan juga sifat najis.